Berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk kita pada pagi ini dah tajuk yang ke-22, iaitu redha, atau diterjemahkan di sini dengan rela. Firmanullah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, para penghuni syurga akan berada dalam sebuah kumpulan ketika suatu cahaya dari pintu gerbang syurga menyinari mereka. Mereka akan mengangkat kepala dan Allah Ta'ala memandang pada mereka dan berfirman, wahai penghuni syurga, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Mereka akan menjawab, kami mohon agar engkau redha kepada kami. Allah Ta'ala menjawab, keredaanku telah membawa kamu ke rumahku dan aku telah menghormati kamu, yakni memuliakan kamu. Ini adalah saat yang tepat, maka bermohonlah kepadaku. Mereka akan menjawab, kami memohon tambahan selain ini. Selanjutnya beliau berkata, kepada mereka, yakni ahli syurga, dibawakan kuda-kuda kuat yang tercipta dari mutiara manikam, kendalinya dari zamrud dan manikam. Mereka akan menaikinya dan kuda-kuda itu akan melangkah lebih cepat dari penglihatan mata. Dan Allah Ta'ala akan memerintahkan buah-buahan yang lazat serta bidadari supaya dibawa kepada mereka. Dan para bidadari itu akan berkata, kami adalah orang-orang yang sentiasa muda dan lemah lembut, dan kami tidak akan menjadi layu, yakni tua. Kami abadi dan tidak akan mati. Jodoh bagi kaum beriman yang mulia. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan agar didatangkan minyak misik kasturi yang harum. Minyak misik putih, minyak kasturi putih yang harum. Dan mereka berputar berkeliling di bawah angin yang disebut Al-Muthirah, pembangkit. Sampai akhirnya mereka dibawa ke syurga Adnin yang adalah pusat syurga. Para malaikat akan menyeru, wahai Tuhan kami, mereka telah datang. Allah Ta'ala mengatakan, selamat datang orang-orang yang benar. Selamat datang orang-orang yang patuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka tabir pun akan disingkapkan bagi mereka. Mereka akan memandang kepada Allah dan mereka akan menikmati cahaya yang Maha Pengasih, sehingga mereka tidak akan melihat satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, kembalikan mereka ke istana-istana mereka dengan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, mereka akan dibawa kembali ke tempat tinggal mereka dan mereka akan dapat lagi saling pandang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itulah yang dimaksudkan dengan firmanullah Ta'ala, nuzulam min ghafurur rahim. Sebagai hadiah dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang Iraq, yakni ulama-ulama Iraq yang dikenali sebagai Iraqiyin, dan Khurasan, yakni Khurasaniyin, berbeza pendapat mengenai kerelaan. Apakah ia halal? Ia hal, bukan halal. Apakah ia hal atau diterima halat, ini keadaan, atau maqam atau tahapan? Orang Khurasan mengatakan kerelaan atau redha adalah satu maqam. Kerelaan adalah puncak dari sikap mempercayakan diri kepada Allah. Ini bererti bahawa kerelaan dapat dinisbahkan kepada apa yang dicapai oleh si hamba dengan upayanya sendiri. Sedangkan orang Iraq mengatakan kerelaan adalah satu hal, bukan sesuatu yang diperolehi
upaya si hamba. Kerelaan adalah sesuatu yang memasuki hati seperti halnya hal-hal yang lain. Sebuah perpaduan antara dua pandangan ini dapat diajukan yang dapat dinyatakan demikian. Awal kerelaan, sesuatu yang dicapai oleh hamba dan merupakan maqam. Meskipun pada akhirnya kerelaan merupakan hal dan bukan sesuatu yang diperolehi dengan upaya. Manakala orang berbicara tentang kerelaan, masing-masing mengungkapkan keadaan dan jumlah masing-masing. Maka ungkapan pendapat mereka juga berbeza sebagaimana berbezanya pengalaman dan jatah masing-masing. Tentang apa yang disebut sebagai tanpa keraguan sedikit pun. Hal itu adalah bahawa orang yang rela terhadap Allah Ta'ala adalah orang yang tidak berkeberatan terhadap takdirnya. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bercakap tentang redha atau rela. Istilah redha sentiasa kita melihat kepada suatu gambaran seseorang menerima akan sesuatu perkara dengan lapang dada, tanpa membantah, tanpa menentang, tanpa merengek atau tanpa menunjukkan reaksi-reaksi seperti jemu atau marah atau benci. Maka dikatakan seorang itu rela, dia redha, lalu kita menyebut istilah sukarelawan, sukaredaan misalnya. Kelompok-kelompok yang dalam apa situasi pun menerima keadaan mereka. Dan kerap kali bila kita bercakap tentang redha, lalu apa yang kita faham ialah redha dengan segala takdir Allah Ta'ala. Ia merupakan salah satu daripada peringkat-peringkat redha. Redha yang tertinggi ialah redha dengan Allah. Dan redha yang kedua, redha dengan Islam sebagai agama dan syariat. Dan yang ketiga ialah redha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam redha kita pada Allah, kita redha akan segala hukum hakamnya, perintah-perintah, larangan-larangannya dan takdir Allah. Bila seorang itu redha dengan takdir yang Allah tentukan, ia termasuk dalam redha yang paling tinggi, itu redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali itu kita menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama dan cara hidupku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Maka seorang yang redha dengan Allah, apapun yang berpunca dari Allah, maka dia dengan berlapang dada menerimanya. Sedikit pun atau sekelumit pun tidak ada penentangannya. Bahkan dia melihat kebaikan yang banyak Allah berikan. Waktu dia meminta sesuatu lalu Allah tak bagi pada pandangan zahir dia. Dia minta ni, Allah tak bagi pada pandangan zahir. Ni orang Terengganu sebagai contoh. Mengajar kat Johor, doa biar boleh balik ke Terengganu. Tak dapat 10 tahun dah doa. Doa kat Multazam, doa kat Raudhah. Minta tok guru doa. Minta orang-orang tertentu doa. Tak mustajab. Secara zahir. Maka dia dengan berlapang dada, dengan redha, melihat apa yang Allah pilih untuknya itu lebih baik. Tetapi ia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Kerana usaha dan ikhtiar jalan yang Allah Ta'ala izinkan. Tetapi usaha dan ikhtiar ini jangan menggoyangkan hati. Jangan menjadikan hati melekat kepada ikhtiar dan usaha atau mengharapkan. Tetap melihat apa yang Allah berikan itu lebih baik. Itu sebagai contoh dan gambaran. Dan yang kedua, kita sebut redha tertinggi, redha Islam sebagai agama dan cara hidup. Maka bila sebut Islam sebagai agama dan cara hidup, maka ini menjadikan manusia ataupun orang beriman menyebarkan Islam, mempertahankan Islam, berbangga dengan Islam. Dan tidak mahu ada pengaruh lain luar dari Islam yang masuk dalam percakapan, dalam perbuatan, cara berpakaian mereka. Tak mahu. Kali ini bukan daripada Islam, mereka tak nak. Macam kita lah orang kalau dah jenis pakai produk tertentu. Pakai polo misalnya. Polo belaka daripada slipper, kasut, baju, kopiah pun polo.
Sebab apa? Dia percaya pada produk tu. Ini jenis orang pakai produk Adidas, Nike contoh. Yang ni semua dia nak. Dia tak nak yang lain. Yang lain dia nampak rendah. Bila datang yang ni, mengatasi. Jenis orang yang mengutamakan makanan tertentu. Jadi makan budu tempoyak. Dia datang KFC, datang semua makanan sekitar. Dengan budu tempoyak dia takkan tukar. Ni istiqomah dia. Masa itu gambaran Islam sebagai agama. Kita bangga dengan Islam. Kita mempertahankan Islam, menyebarkan Islam. Dan belajar tentang Islam. Itu tanda redha Islam sebagai agama. Kita menuruti Islam, cara hidup Islam. Maka orang ini sebenarnya ada redha dia. Sebab itu generasi awal, keredaan mereka pada Islam luar biasa. Sehingga yang mereka pertuturkan, mereka bercakap tentang Islam. Jumpa je orang masuk Islam. Jumpa orang masuk Islam. Sebab itu Islam tersebar luas kerana peranannya dimainkan oleh semua. Zaman kita, nak masuk Islam kena cari ustaz dulu. Ustaz tak ada, okey tak apa, next. Minggu depan dah sebab ustaz bercuti. Akhirnya ditangguhkan keislaman itu hanya mengharapkan seorang ustaz hadir. Ataupun orang tertentu. Walau semua orang boleh mengislamkan. Abu Hurairah mengislamkan ibunya. Abu Dzar Al-Ghifari mengislamkan kaumnya. Walhal Abu Dzar bukan belajar banyak pun. Daripada Nabi SAW. Terus islamkan kabilah Ghifar. Kabilah Aslam. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu mereka bila pergi berniaga, mereka ajak pula orang masuk Islam. Begitu keadaan mereka kerana mereka redha Islam sebagai agama. Kita hari ni nak bunyi sepatah Islam, nak ajak kawan. Kadang-kadang nak ajak saudara mara, payahnya. Sebab redha kita pada Islam di tahap yang rendah. Bukan tak redha, tahap rendah. Tahap bila orang kata agama semua sama. Kita tak cemburu dengan perkataan itu. Padahal kita marah, mana boleh agama semua sama. Sejak bila pula agama semua sama? Kalau agama semua sama, datang Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi-Nabi sebelumnya, cukup kita menggabungkan semua. Tak boleh Rasulullah berjuang, berperang, dihalau di Mekah. Abu Jahal pun tak ada masalah. Abu Lahab pun tak ada masalah. Tetapi bila Islam ni lain, kita mengajak orang. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah membangkitkan setiap umat, setiap negeri seorang rasul untuk mengajak manusia sembah Allah je, jangan sembah yang lain, dan menjauhi taghut, jauhi berhala, jauhi sekutu Allah. Tiba datang kita, agama sama belaka. Maka ini yang tidak redha Islam sebagai agama. Sehingga dengan mudah dia berkompromi. Dan sifat kompromi agama ini telah diminta oleh pemimpin-pemimpin Mekah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Mereka, wahai Muhammad, naknya kalau kamu berlembut dengan agama kamu, dan mereka pun berlembut. Kata ulama tafsir, maksudnya, wahai Muhammad, boleh tak tahun ni kita pakat sembah Tuhan kamu, tahun depan kita pakat sembah berhala. Maknanya sama lah, tahun ni sembah Tuhan, tahun depan kita pakat sembah berhala. Allah kata jangan. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan. Golongan-golongan yang bersumpah palsu ini, golongan-golongan yang menyimpang dari jalan kebenaran ini, jangan kamu dengar cakap mereka. Islam lah. Tak boleh kita tukar dengan lain. Dan semua perkara. Sebab itu kita, tuan-tuan, ada perkara yang membatalkan Islam. Mengeluarkan seorang dari Islam. Baik perkataan, perbuatan, atau dengan niat. Dia bab-bab lain, niat mungkin tak mempengaruhi besar. Tapi bab agama, niat ni besar. Orang tu niat nak keluar Islam. Walaupun dia niat nak keluar Islam tahun depan, tahun ni dah keluar. Tak tunggu tahun depannya. Seorang tu kata, saya niat nak keluar Islam nanti bulan 7 nanti. Tak, awak dah keluar dah sekarang. Kerana awak tidak meyakini Islam. Maka demikian kita katakan agama Islam yang kita redai ini dengan maksud memperjuangkan, mempertahankan, berbangga dengannya, mengikutinya. Dan yang ketiga, redha tertinggi, redha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Apa yang Nabi bawa,
apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sunnah-sunnah Rasulullah itu kebanggaan kita. Itu ikutan dan itu adalah perkara yang kita akan sebarkan. Maka ini nilai-nilai redha. Lalu pengarang kita bawa pertama ayat Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Dan mereka redha kepada Allah. Maksudnya ialah Allah memberikan balasan-balasan pada mereka kerana ketaatan mereka pada Allah. Bila seorang itu taat pada Allah, maknanya mereka ini redha pada Allah. Dan Allah ni redha pada mereka. Kita tahu setiap kali kita buat kebaikan, kita nak pahala, kita nak keredaan Allah, kita nak pengampunan dan lain-lain perkara. Maka semuanya itu menjadikan nilai seorang itu redha kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa satu cerita. Cerita betul yang berlaku. Nabi beri gambaran apa yang berlaku pada hari kiamat kelak. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, dalam hadisnya, di mana Imam Bazzar menceritakan bahawa dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika ahli syurga sedang lepak-lepak sesama mereka. Dah lepak-lepak dengan mereka, tiba-tiba mereka dipanggil, wahai ahli syurga. Lalu mereka nampak nur Allah. Dan mereka mengangkat kepala mereka dan berkata, labbaik, 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 ya Allah, ya Allah. Kata Allah, apa yang kamu inginkan? Lalu kata ahli syurga, kami nak ya Allah redha-Mu. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-Ku, sebab aku redha lah kau masuk syurga ni. Sebab aku redha lah kamu berada di tempat ini dan aku memuliakan kamu. Maka kata Allah, ini waktunya kamu mohon apa sahaja kamu nak. Lalu mereka berkata, ya Allah, kami mohon tambahan. Kami nak tambahan. Tambahan di sini, kata ulama, ialah melihat Allah. Kami nak tengok Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman itu syurga dan tambahan. Ziyadah. Ziyadah yakni melihat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu, pada hari di mana dimuliakan orang-orang beriman, wajah-wajah mereka cukup ceria, ila rabbiha nadhirah. Kerana mereka melihat Tuhan mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan mereka minta lagi. Lalu mereka kata, kami nak tengok-Mu ya Allah. Lalu Allah menghantar kepada mereka kuda-kuda yang diperbuat daripada yakut, permata-permata. Manikam maknanya permata-permata yang pelbagai. Selain daripada permata zamrud, selain daripada permata mutiara, lain-lain, istilah manikam atau disebut bahasa Arab yakut. Yakut ini permata-permata yang macam-macam. Lu'lu' dengan mutiaranya, marjan dengan marjannya. Maka kuda-kuda ini dicipta daripada permata. Dan kuda-kuda ini bersayap dengan segala permata-permata. Dan tali pegang depan tu juga daripada permata. Masya Allah. Tuan-tuan dapat bayangkan, kuda itu Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan yang cukup indah. Semuanya permata. Saya baca atau tengok ada orang kaya. Dia order sebuah kereta Mercedes. Tapi harga dia antara termahal di dunia. Mengalah Bugatti Chiron, Bugatti Veyron. Kerana kereta ini ditatahkan dengan berlian. Semua berlian. Kereta Mercedes ni berlian. Menjadikan harga yang tertinggi di dunia. Tentang manusia yang kaya, kalau kita tengok, kecenderungan mereka cuba hiaskan semua kekayaan mereka dengan segala perkara yang dia rasa tak ada orang boleh cabar dia. Ada seorang kaya, dia beli sebuah kapal. Tapi kapal ni tuan-tuan sebenarnya dilapik dengan emas. Semua emas. Menjadikan antara kapal yang termahal di dunia dengan emas. Bayangkan gegelung tisu je. Tisu jamban. Harga dia 1.5 juta. Bukan jambang tu ni yang letak tisu jambang tu yang tarik. Yang jenis pakai tisu je lak tarik ni.
Harga dia 1.5 juta. Itu gambaran kaya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak gambarkan lagi hebat dalam syurga. Tuan-tuan, yang tu cuma seorang dua yang boleh buat. Sekerak dua boleh buat. Ni Allah nak beri semua ahli syurga. Semua-semua kita yang beriman padanya, yang redha padanya. Maka didatangkan kuda, bukan bertatahkan permata. Memang permata kuda tu. Sayapnya permata. Tali kekangnya permata. Dan berlari begitu kencang. Bagaikan ribut. Lari naik. Lalu orang-orang ahli syurga ini menaikinya. Dan sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Hilang. Dia laju, pantas. Lalu kuda-kuda ini pun sampai ke tempat mereka nak melihat Allah. Didatangkan pada mereka dengan nikmat bidadari yang bernasyid di hadapan mereka, kami wanita-wanita muda yang tidak layu, yang kekal abadi, yang cantik jelita. Dan dibawa bersamanya buah-buahan untuk dimakan. Dan dibawakan bersama dengan mereka ini bau harum, kasturi, misik yang berwarna putih. Dan mereka ini bergerak pada kawasan yang sehingga sampai kepada syurga Adnin. Dan di situlah Allah Ta'ala menzahirkan wajahnya dengan apa yang layak baginya. Lalu ahli syurga memandangnya. Ahli syurga memandangnya. Melihatnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka kembali ke syurga-syurga mereka. Kata Nabi SAW, ini maksud ayat Al-Quran. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai hadiah. Nuzul makna hadiah. Daripada Tuhan pengampun penyayang. Arti gini tuan-tuan, kalau kita ni orang panggil nak beri hadiah. Macam mana? Panggil nak beri hadiah ke istana. Diberikan kepada kita pakaian istana, kenderaan istana. Dijemput oleh pegawai-pegawai istana, lalu singgah di istana, masuk di balai rong, kemudian datang menghadap raja dan mendapat bahagian-bahagiannya, hadiah-hadiah. Pingat-pingat, Masya Allah, aku nak balik. Balik ke syurga balik. Maka tuan-tuan, kelompok ini, golongan ini siapa ni? Orang-orang yang mendapat redha Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau majikan redha kat kita je, majikan dia redha kat kita. Semua benda senang. Bonus senang, gaji pun senang naik, pangkat pun senang naik. Sebab apa? Majikan redha kat kita. Maka redha ini kalau kita bahaskan secara ilmu kesufian, dia nak bahas secara ilmu zahir, secara gambaran kasar, ialah satu keadaan di mana apapun yang datang dari Allah, yang datang dari Islam, kita redha. Itu tahap umum. Sebab itu kita diajar berdoa. Pagi petang kita kata apa doa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Amalkan pagi, petang. Ni kalau tuan-tuan dah baca, kita dah beramal lah ni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi SAW, siapa baca? Illa kan haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumil qiyamah. Melainkan Allah akan meredainya pada hari kiamat kelak. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tuan-tuan bila dengar azan, dah habis azan, kita membaca doa jawab azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah hingga akhir. Kemudian kita pun sebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ataupun sebelum itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bila kita baca lepas azan, kana maghfuran lahu, diampunkan dosa kita. Ampun dosa kita. Dan demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Telah merasakan kemanisan iman orang yang redha Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya.
Tetapi dalam perbahasan sufi, bila disebut redha pada Allah, ialah satu keadaan, satu sifat di mana kita tak ingat benda lain melainkan Allah. Berbangga dengan Allah, menyintai, menyayangi Allah. Bahkan kata ulama, redha ini ialah kemuncak kepada sifat tawakal. Tentang kita dah syarah tawakal, tahu tawakal? Tawakal ni kita menerima, kita serah urusan pada Allah. Kemuncak tawakal tu apa? Redha. Kita tahu kan ustaz saya ni tadi jawab periksa, soalan periksa. Tadi interview. Dan macam mana keadaannya, keputusannya, tawakal pada Allah. Maknanya kita serah pada pilihan Allah. Minggu depan keluar Rizak. Rizak kata tak lulus. Maka kemuncak tawakal tadi redha. Kita kata Allah bagi saya lebih baik. Allah bagi saya ni benda bagus. Mungkin Allah Ta'ala nak takdir apa yang lebih baik. Maka datang redhanya. Tapi ingat satu benda. Bukan makna seorang redha pada satu keadaan, maka dia tak ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar ini satu ibadat yang terus dilakukan. Menandakan seorang tak berputus asa. Dalam keadaan dia redha dengan apa yang dia dapat. Kita tuan-tuan pergi menangkap ikan. Hari ni dapat sekilo. Kita tawakal pada Allah, keluar daripada keluar lagi. Baca dah doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dapat sekilo ikan. Kita redha. Tapi bukan maknanya esok dah tak keluar. Esok keluar lagi. Cari ikan lagi. Tawakal lagi. Dapat banyak mana pun redha. Sama juga kita dalam apa situasi. Redha. Saya redha lah temu duga tak lulus kerja. Lepas tu ada lagi tawaran, tak nak dah sebab saya dah redha gitu, tak nak dah kerja. Itu malas namanya, bukan redha. Redha tidak menghentikan ikhtiar. Dalam masa yang sama, tidak mengecam apa yang sudah berlaku pada diri dia. Habis yang dulu temu duga tak lulus, macam mana? Okay, Alhamdulillah, saya dapat pengalaman. Saya dapat belajar banyak perkara. Allah beri saya banyak benda-benda. Saya dapat kenal orang. Sebab dia interview lah dia dapat jodoh. Memang tak dapat kerja tapi dapat jodoh. Sama-sama dengan rakan interview. Dapat jodoh. Maka itu kebaikan dia nampak. Atau sebab interview lah dia dapat jumpa kawan lama dia 30 tahun tak jumpa. Jumpa balik. Memang dia tak dapat kerja tu. Dia redha. Tapi Allah beri dia kebaikan-kebaikan yang tak pernah difikir. Maka ini orang yang redha. Baik, perbahasan berikutnya. Dalam sufi, apakah redha ini dipanggil maqamat atau halat? Tuan-tuan bila kita sebut maqam, iaitu maqam lain. Bila kita sebut maqamat, makna sesuatu yang ada ikhtiar kita. Dia macam pangkat. Kita ikhtiar lah, usaha dapat. Kalau kita kata halat, keadaan di mana Allah ubah kita. Allah naikkan kita. Maqamat ni ada ikhtiar, ada campur tangan kita. Atau dengan kata lain adalah usaha-usaha kita buat. Maqam. Contoh, kita pandai. Macam mana kita pandai? Baca buku. Baca buku, pergi mengaji, pergi belajar. Masuk universiti. Kalau kita sampai satu maqam, orang panggil kita ustaz. Kita dah keluar, dapat degree. Kemudian sama master, sama PhD. Orang dah panggil kita ustaz, doktor, profesor. Yang kita dapat tu daripada usaha, maqamat. Kedudukan tadi. Tapi halat maknanya suatu anugerah Allah pada kita. Macam mana? Ginilah tuan-tuan, kita sama-sama baca hadis. Tok Guru pun sama. Tok Guru saya dalam bab hadis, Tok Guru dia dalam bab hadis. Tapi seorang itu lebih faham pada orang ni, padahal sama. Dia lebih faham, barangkali dia lebih faham pada gurunya. Itu dipanggil halat anugerah Allah. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajar pada kamu. Ajar. Disebut di antara kata-kata Nabi Isa AS. Man amila bima ya'lam, warathahu Allahu bima lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah wariskan, berikan padanya ilmu yang dia tak tahu. Wa atainahu min ladunna ilma. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, akan berikan kepadanya di sisi kami ilmu. Maka terkena istilah ilmu ladun, laduni. Dan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi ada kitab namanya Ar-Rasai atau Ar-Risalatu Al-Laduniyah.
Risalah ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Satu ilmu yang bukan kita dapat sebab baca, anugerah Allah. Tapi apa pun ikhtiar bermula daripada ikhtiar. Kita duk baca-baca dapatlah ilmu tu. Jadi di sini apa beza maqamat dan halat? Maqamat ikhtiar kita, halat pada keadaan di mana Allah beri pada kita. Redha. Tuan-tuan kita gini, kita duk fikir kalaulah mati isteri saya macam mana, masa ni kita fikir. Kalaulah mati anak-anak saya, kalaulah mati suami saya. Waktu kita fikir tu, kalau suami saya mati boleh gila saya. Ni perempuan. Tapi bila hari kematian nampak dia tenang. Redha, seronok. Bukanlah gembira dengan maksud mati suami, tapi dia macam boleh terima kerana anugerah Allah pada dia. Dia tanya, Jah tak sedih suami meninggal? Sedih Ustaz, tapi boleh terima Ustaz. Saya rasa macam tak apa. Okey. Tak ada nak menjerit, nak melolong, tak ada. Maka ini Allah kurniakan pada dia. Padahal dulu ni kalau kucing mati boleh nangis. Kucing dia mati menangis. 7 hari 7 malam menangis sebab kucing mati. Kita duk tengok ni kalau kucing lagu ni dia menangis. Kalau suami dia mati, mau dia bergolek kot. Daripada Pasir Gudang ke Johor Bahru. Sedih. Tapi bila berlaku, dia tenang. Seperti tak ada apa-apa. Maka ini disebut anugerah Allah. Tetapi kata Imam Al-Qushairi, antara ulama Iraqiyin dan ulama Khurasaniyin, bila Iraqiyin kata bahawa ia adalah satu anugerah, Khurasaniyin kata itu adalah satu maqam ikhtiar. Kata Imam Qushairi sebenarnya gini, kita gabungkan dua-dua. Pada permulaan seorang ini, dia datang usaha dia. Lepas itulah Allah beri keadaan itu sehingga dia sampai pada redha yang luar biasa. Peringkat redha yang luar biasa cukup baginya roti dan air masak. Kata Muhammad bin Wasi', siapa dia redha dengan makanan macam ni, roti air masak boleh cicah, maka cukup baginya dunia. Cukup, tak perlu benda lain dah. Tuan-tuan kita tengok orang ni. Ada orang tuan-tuan sekalian dia cerewet. Oh, cerewetnya luar biasa. Orang ni memang tak ada redha. Ada orang Masya Allah, dia jenis sempoi orangnya. Redha. Angkat apa pun makan, dia makan. Tak benda ni dia makan, tak benda tu dia makan. Dia duduk keadaan macam ni, dia macam tak ada masalah apa. Dia boleh dengan cepat sesuaikan diri dia. Dengan begitu cepat. Maka orang ni kita tahu redha dalam dirinya cukup tinggi. Terutama pada perkara-perkara suka. Pada perkara-perkara susah. Yang setengah orang dia punya cerewet, menyusahkan. Bukan sekadar susah, dia menyusahkan orang lain pula. So dia tak boleh air ni kalau tak letak dalam cawan khas dia, tak boleh minum dia. Ada orang Masya Allah letak dalam tempurung pun boleh minum. Ni, ambil tempurung minum. Boleh. So tak ada tangan je? Boleh. Lihat redha. Jadi, sebelum kita bincang secara mendalam tentang redha ini apa dia, berdasarkan pengalaman ulama masing-masing, berdasarkan ilmu masing-masing, berdasarkan ittijah, jatah maknanya ittijah. Ittijah ni mazhab dan kesufian masing-masing. Macam kita bab fiqh lah. Kalau Syafi'iyah dia akan bahas berdasarkan prinsip kaedah Syafi'iyah. Maliki pun sama, Hanafi pun sama. Hadis yang satu. Tapi membahaskan dengan prinsip-prinsip. Dan kesufian juga begitu. Prinsip orang-orang sufi ini, dia sebut jatah dia, ittijah dia ke arah ni, maka dia akan bahas cara ni. Yang ni akan bahas cara ni. Apapun perbahasan mereka memberi manfaat pada kita. InsyaAllah ta'ala kita akan huraikan lagi dalam siri yang kedua kita tentang redha dan bagaimana cara mendapatkan redha dan juga apakah dia kelebihan kita ada redha ni tuan-tuan. Selepas kita menyebut mukaddimah Rasulullah SAW menceritakan ahli syurga yang meminta redha Allah Ta'ala, dan Allah menunjukkan redhanya dengan memanggil mereka bertemu dengan Allah, melihat, memandang wajah Allah SWT. Segala kemuliaan yang Allah Ta'ala sebut nuzulan min ghafurur rahim, ini hadiah daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'la wa an bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.